perkara paling panas hari ini adalah masih berkaitan dengan kekalahan Sheikh Saddiq dalam 4 kes jenayah rompakan di Mahkamah Kuala Lumpur. Penyokong-penyokong Sheikh Saddiq, peminat-peminat Sheikh Saddiq, followers Sheikh Saddiq sangat-sangat marah apabila hakim sumbat Sheikh Saddiq ke dalam penjara 7 tahun. Peminat-peminat fanatik Sheikh Saddiq sangat-sangat marah dan mengamuk apabila Mahkamah Malaysia memberi kekalahan yang sangat teruk, yang sangat memalukan kepada Sheikh Saddiq dengan hukuman sebatan 2 kali di pantatnya dan denda 10 juta ringgit, duit yang dirompak oleh Sheikh Saddiq perlu dibayar semula. Apabila kita membaca komen-komen penyokong-penyokong, peminat-peminat tegar yang berhormat Sheikh Saddiq, Ahli Parlimen Muar Johor, saya berasa simpati dan kesian apabila semua followers Sheikh Saddiq fikir ahli politik kesayangan mereka, iaitu yang berhormat Sheikh Saddiq, boleh merompak dalam Malaysia sewenang-wenangnya. Ini adalah ketaksuban yang cukup kronik, yang cukup kritikal. Kerana bagi penyokong-penyokong Sheikh Saddiq, apabila Zahid Hamidi menang 87 kes politik dalam Mahkamah Malaysia, Sheikh Saddiq yang kantoi merompak itu juga perlu diberikan kemenangan oleh mahkamah. Maka ini menunjukkan bagi peminat-peminat Sheikh Saddiq perlu dapat kekebalan undang-undang, perlu dapat pengecualian hukuman. Sheikh Saddiq perlu dibebaskan. Sheikh Saddiq perlu diberikan keadilan walaupun dia kantoi merompak. Sheikh Saddiq tidak perlu disebat. Sheikh Saddiq perlu dibiarkan untuk terus merompak dalam Malaysia. Inilah mesej yang ditinggalkan oleh penyokong-penyokong Sheikh Saddiq yang menghancurkan dirinya sendiri. Saya sangat terkejut dan tergamam. Penyokong, followers, peminat Sheikh Saddiq, semua pihak yang backup Sheikh Saddiq menyampaikan satu mesej bahawa Sheikh Saddiq boleh merompak, Sheikh Saddiq boleh jadi pencuri, penyamun dalam Malaysia. Sheikh Saddiq tidak boleh dijatuhkan hukuman oleh mahkamah sebab dia orang muda. Sampai tahap begini, kes rompakan Sheikh Saddiq menjadi perdebatan dan perbahasan dalam media sosial yang sangat-sangat memalukan. Dan saya cukup terkejut Sheikh Saddiq ada pengikut-pengikut seperti ini yang mengajar beliau untuk jadi perompak. Patutlah Sheikh Saddiq sangat hebat, sangat berani, tak takut merompak sampai kalah teruk 4 kes jenayah rompakan. Jenayah berprofil tinggi, jenayah pecah amanah, jenayah money laundering yang cukup menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Rupa-rupanya selama ini Sheikh Saddiq disokong oleh orang-orang pencuri, penyamun yang memang galakkan dia jadi penyamun. Bagi saya, budaya politik rompak-merompak ini tidak boleh menjadi tradisi politik dan percaturan kuasa kita. Apapunlah alasan, Ju Fazli
Adalah sangat bodoh jika kita tidak merompak di dunia ini. Adalah sangat bodoh, sangat dupang kalau kita tidak merompak projek-projek rakyat, merompak mana-mana duit rakyat. Ini sangat gila punya pemikiran. Kerana akhirnya yang hancur adalah Syed Saddiq yang digalakkan merompak oleh penyokong-penyokong dia. Sehingga undang-undang itu dikecualikan ke atas Syed Saddiq oleh penyokong-penyokong dia. Sehingga keputusan hakim dan mahkamah dihina atas alasan, oh, ada lagi orang muda yang dihancurkan dalam game politik ini. Pokok pangkal masalah dalam skandal jenayah rompakan Syed Saddiq, Syed Saddiq lah yang menghancurkan dirinya sendiri. Syed Saddiq yang memerangkap dirinya sendiri buat kerja-kerja merompak. Saya sebagai rakan dan sahabat Syed Saddiq, saya sendiri tidak ada hak untuk menghina keputusan hakim, keputusan mahkamah, untuk membangkang keputusan institusi kehakiman negara, untuk menggalakkan Syed Saddiq merompak lagi. Wrong is wrong, pakcik-makcik otok arwah. Dan budaya rompak-merompak ni, apapun alasan kita untuk jadi hidup senang, kaya raya atau goyang kaki, kita semua tidak akan berjaya. Walaupun kita semua berpakat-pakat nak merompak ni, ya. Wahai peminat-peminat, penyokong-penyokong, followers Syed Saddiq, bekerja keras macam mana pun kita merompak, duit ini tidak boleh bawa masuk dalam lubang kubur pun. Duit yang kita rompak tu mungkin nampak sedap, nampak membahagiakan, tetapi lihat keadaan Syed Saddiq, keadaan bosku, penyamun-penyamun lain di seluruh dunia, hancur dan pupus, mati dengan sangat hina. Sama ada dalam penjara atau di luar penjara. Paling dahsyat dan mengerikan, ada yang memuji Syed Saddiq merompak dalam Malaysia ni. Ada yang menyembah dan memuja Syed Saddiq yang berubah daripada yang baik bertukar jadi pencuri, penyamun, penyangak. This is unbelievable. Saya tidak menyangka rupa-rupanya di negara ini, oh, kalau kita jadi perompak dan penyamun, kita akan disembah seperti Tuhan. Dan budaya ini budaya tidak bertamadun, tidak bermoral. Dalam Islam merompak adalah haram. Apapun alasan anda, makan duit hasil mencuri, merompak, ini berdosa besar, dijanjikan neraka jahanam. Kaya macam mana pun, pangkat besar macam mana pun, kau merompaklah pun, kau bagi alasan apapun depan rakyat, depan Allah, ini perbuatan terkutuk, perbuatan jijik. Maka saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya budaya politik rompak-merompak dan budaya politik menyembah dan memuja perompak sebagai Tuhan. Because this is very disgusting. Kita boleh berbeza pendapat politik, berbeza pandangan dalam apa-apa isu politik. Tetapi dalam 4 kes jenayah rompakan Syed Saddiq, terang lagi bersulung Syed Saddiq kantoi merompak jutaan-jutaan ringgit. Syed Saddiq kantoi menipu. Dia cuci duit haram yang dia rompak dengan cukup sempurna, dengan cukup sistematik. Sehingga saya sendiri yang hebat berkata-kata ni pun tak boleh mempertahankan Syed Saddiq. Sebab merompak is wrong. Nak bandingkan dengan kes Zahid Hamidi, bagai langit dan bumi. Bukan Zahid Hamidi yang rompak duit Armada Bersatu.
Yang berhormat Syed Saddiq yang kantoi merompak duit Armada Bersatu. Sebab itu Syed Saddiq disumbat dalam penjara 7 tahun dengan sangat lama, disebat 2 kali punggungnya. Disebat 2 kali juburnya. Sebab dia masih muda. Diarahkan bayar balik duit yang dia rompak berkali-kali ganda. 10 juta ringgit dia kena bayar balik. Ini bukan jumlah yang sikit dirompak oleh Syed Saddiq. Dan anda tertanya-tanya, kenapa bosku tidak disebat? Sebab bosku, dia bukan merompak 1MDB di usia 30 tahun, pakcik-makcik otok arum. Bila umur di atas 60 tahun, tidak ada sebatan. Kau tanya Zaid Hamidi, kenapa tidak masuk penjara, tidak disebat? Sebab Zaid Hamidi bukan perompak penyamun seperti yang berhormat Syed Saddiq, pakcik-makcik otok arum. This is facts. Kita tidak pernah arahkan Syed Saddiq untuk merompak duit Armada Bersatu. Jutaan-jutaan ringgit untuk memperkayakan dirinya di usia sangat muda. Kerana akhirnya Syed Saddiq memilih jalan yang salah. Jalan kehancuran, jalan kepupusan di dalam penjara. Syed Saddiq yang minta disebat, Syed Saddiq yang minta disumbat, Syed Saddiq yang terlampau tamak, terlampau larak, terlampau dupang, tidak pandai merompak. Sampai penyokong-penyokong dan peminat-peminat Syed Saddiq malu di seluruh dunia. Tak tahu macam mana nak pertahankan Syed Saddiq sampai terpaksa jilat Syed Saddiq yang berubah jadi perompak penyamun penyangak baru di negara Malaysia. So, saya belajar satu perkara. Dulu saya fikir Syed Saddiq dan pengikut-pengikutnya anti rasuah, anti perompak, anti penyamun. Tetapi rupa-rupanya Syed Saddiq dan kumpulannya hari ini berubah prinsip. Kumpulan Syed Saddiq ini dan parti muda yang dulu melawan perompak penyamun, rupa-rupanya merekalah perompak dan merekalah parti perompak baru di negara ini. Seperti mana saya mengkritik dan menegur penyamun-penyamun lain, maka saya juga ingin menegur dan memberi kritikan membina kepada saudara Syed Saddiq, kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Muar Johor. Ketahuilah anda sedang menggali lubang kubur sendiri dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Bangga menjadi perompak penyamun penyangak baru bersama pengikut-pengikut anda dalam parti muda dalam negara ini. Istighfar dan bertaubatlah, serta kembalilah ke pangkal jalan. Jika tidak ada satu orang pun yang berani tegur anda, biar saya sebagai sahabat menegur anda, wahai Yang Berhormat Syed Saddiq. Wallahi wabillahi watallahi, depan mata saya dulu anda, Yang Berhormat Syed Saddiq, seorang anak muda kain putih, suci, bersih. You bukan penyamun di depan mata saya, tetapi selepas you bergerak laju, berjaya menjadi ahli parlimen, berjaya menjadi ketua armada, berjaya jadi menteri, anda tiba-tiba berubah jadi perompak penyamun, sehingga anda tersungkur kalah, Yang Berhormat Syed Saddiq, 4 kes jenayah rompakan. Walaupun anda diwakili oleh peguam-peguam paling hebat dalam sejarah dunia, dalam sejarah Malaysia, Ambiga, Gobind Singh Dio, ini kedua-duanya peguam yang sangat hebat. Tapi kenapa Syed Saddiq boleh kalah? Sebab kita semua terkejut. Syed Saddiq rupa-rupanya menyimpan duit rompakan jutaan-jutaan ringgit, duit haram dalam akaun bank peribadinya, dalam unit saham atas namanya, dalam peti besi rumahnya, di bawah katilnya, disaksikan oleh sahabat-sahabatnya sendiri yang dulu berjuang dari zero bersama Syed Saddiq. So, sama ada anda setuju atau tidak, ketahuilah, tidak kira parti apapun, kalau anda koyak mental, koyak rabak, sakit hati kalah di mahkamah kerana anda kantoi merompak, ketahuilah, ini adalah kebodohan anda sendiri.
Syed Saddiq, wahai pengikut-pengikut Syed Saddiq yang amat saya hormati, kalau anda tidak mahu dijatuhkan hukuman penjara, tidak mahu disebat pantat anda, tidak mahu diarahkan bayar balik semua duit rompakan, berhenti jadi perompak, berhenti jadi penyamun, berhenti jadi penyangak. Faham? Kalau tak faham, tinggalkan komen di sini. Kepada ibu bapa di luar sana, malulah kita jika ada anak-anak kita masih muda, tamak, larak, merompak dalam Malaysia. Saya tidak gembira Syed Saddiq merompak. Saya ingatkan kes mahkamah Syed Saddiq adalah di bawah akta hasutan kah? Akta komunikasi dan multimedia kah? Tapi rupa-rupanya kes jenayah Syed Saddiq ini adalah kes jenayah rompakan. Jangan kita sembunyikan perkara ini, kerana wrong is wrong. Jenayah merompak, mencuri, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram ini adalah jenayah besar. Ia bukan kes politik, ia bukan kes kecil, ia bukan kes diperangkapkan, direka-rekakah? Sebab duit rompakan itu ditemui dalam akaun bank kamu, Syed Saddiq. Seperti mana duit 1MDB ditemui dalam akaun bank bosku Najib? So, ini adalah berita buruk, berita sial yang saya ingin dedahkan satu rahsia. Adalah salah ya jika pengikut-pengikut Syed Saddiq fikir Syed Saddiq boleh merompak apa sahaja dalam Malaysia ni, hanya kerana yang berhormat Syed Saddiq ini sangat popular, sangat famous. Oh, pengikut-pengikutnya fikir Syed Saddiq boleh kebal daripada tindakan undang-undang, boleh bebas merompak hari-hari. This is wrong. Pemahaman politik yang salah. So sila betulkan kesesatan-kesesatan politik ini. Bikin malu negara Malaysia, bikin malu generasi kita. Kepada yang berhormat Syed Saddiq, saya harap anda tidak mengajar pengikut-pengikut anda untuk jadi perompak, penyamun, penyangak seperti anda di negara ini. Game is over. Game is over. Kalau anda kalah lagi di mahkamah rayuan, hukuman akan lebih berat. Silap-silap jubur dengan punggung Syed Saddiq, kalau kalah lagi kena sebat 5 kali, kena sebat 10 kali. Silap-silap hukuman penjara ditambah lagi jadi 10 tahun daripada 7 tahun. Wake up. Pengalaman saya mencatur kuasa dalam Malaysia, saya menerima intelligence briefing. Siapa-siapa perompak, penyamun, penyangak dalam negara ini yang menjadi pengkhianat petualang, 7 keturunan hancur dan pupus Syed Saddiq. And this is happening to you. Sampai mak bapak you tak boleh tolong you, tak boleh backup you dalam mahkamah. Sampai you terpaksa lari topik dalam perbahasan mahkamah. Sampai you sendiri mengaku dalam live Instagram, live Facebook, memang duit tu you curi. Sampai peguam-peguam you berkakai nak menipu, nak berbohong depan hakim. Hasilnya kalah. Sampai pengikut, penyokong, peminat Syed Saddiq meroyan jadi orang gila. Tiba-tiba semuanya berubah jadi perompak dan penyamun. Saya terkejut. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan Syed Saddiq dan pengikut-pengikutnya dengan sangat hina. Dengan kekalahan 4 kes jenayah rompakan dalam mahkamah Malaysia. Sebab akhirnya Allah tunjukkan kebenaran. Tidak selamat mana-mana kumpulan perompak penyamun di atas bumi Allah ini. Sehebat manapun kabelnya, sepopular macam manapun dia, macam Fir'aun pun tak selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan yang berhormat Syed Saddiq. Dan sudah tidak sabar untuk sebat pantat Syed Saddiq sampai berdarah. Semoga Syed Saddiq dan pengikut-pengikutnya bertaubat dan kembali ke pangkal jalan, berhenti bangga jadi perompak dan penyamun dalam Malaysia. Sekian, terima kasih.